Apa perbezaan kita sekalipun, letak tepi. Cari benda yang sama. Apa benda yang sama? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cari yang sama. Bila kita tak cari benda yang sama, kita pegang benda berbeza, jadi macam sekarang. Jadi macam sekarang lah. I want to touch dog pun ada pro kontra tuan. Di kalangan orang Islam ni ada pro kontra tuan. Kalau non Muslim kita tahu lah, bukan I lagi dah, we want to touch a dog. Itu non Muslim. Yang Muslim ni berpecah tuan. Ada yang kata okey, ada yang kata tak okey. Bila kita kemukakan dalil apa ni, alasan-alasan kenapa program ini tak sesuai, tak nak terima. Dia kata kita berfikiran sempit. Memanglah betul, saya ada ulang. Saya kata program I Want to Touch a Dog ni, dia program yang asalnya, yang saya tahu, nak membuang rasa takut umat Islam kepada anjing. Dan nak buang rasa takut, kan? Sebab saya sendiri pun takut. Saya pernah kena kejar anjing. Naik basikal tu bukan lari, naik basikal anjing kejok. Balik rumah cakap dengan arwah, tak keluar suara. Dah menjerit tolong. Memang takut pada anjing. Kalau pergi hantar kereta di bengkel, anjing tu main rapat, saya lari belakang balik kereta, takut. Jadi tujuan program tu dah betul sebenarnya, tapi cara dia tak betul. Pergi bawa anjing pula boleh posing, pula boleh yang perempuan pula. Ini macam dengan anjing tu, la ilaha illallah. Tak kena gaya, kan? Anjing yang comel-comel lah tu, yang ambil gambar, cuba dia bersyapat dengan anjing pulih yang besar. Kalau bergambar, patutnya pengajar program dia panggil polis, kita bawa anjing-anjing kita K9 tu datang, yang besar-besar tu. Kalau nak sangat berbesar dengan anjing berbesar. Ni anjing comel-comel, poodle, P-O-O-D-L-E, poodle, anjing yang kecil tu, tak kena gaya. Itu bukan nak buang masa lagu, itu nak ajak kita bermesra. Sedangkan tak boleh. Dalam syariat tak boleh kita memegang anjing tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Saja-saja nak pegangnya tak boleh. Sebab anjing ini mengikut mazhab Syafi'i, dia adalah najis mughalazah. Bab itu pun kita dah berpecah. Sebab kita tak pegang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tak pegang. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kita tak balik kepada Al-Quran, kita tak balik kepada ajaran-ajaran Nabi SAW, tak balik. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal qiyamu bil laili wan nasu niyam, dan bangkit mengerjakan ibadah pada waktu akhir malam tatkala manusia sedang tidur. Kita tak buat. Hijrah kita. Sepokoknya di surau kita ni, cuba kita mula sebulan sekali qiyamul lail perdana. Kalau imam tak biasa, panggil aja Ustaz Azmi. Kalau Ustaz Azmi jauh benar, sampulnya tebak, panggil Ustaz-Ustaz di Manjung. Tak panggil kadang, daripada Ipoh ni, kan? Paling-paling tidak pun ada dalam 5,000 bat. Banyak Ustaz 5,000 bat tu. 5,000 bat, bukan 5,000 Indonesia. Banyak tak Ustaz tu 5,000 bat tu. Kalau kita paginya mesin tu banyak tak Ustaz? Tak apalah, bagi Ustaz Manjung tak apa, kan? Yang penting sebulan sekali kita buat program qiyamul lail. Nak biasa kan? Kerana apa? Kerana qiyamul lail ni Nabi SAW menyebutkan dia adalah da'bus solihin, dia adalah amalan orang-orang soleh. Dan Nabi SAW diwajibkan melakukan qiyamul lail. Kita sunat, kan? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada malam itu maka kamu bertahajudlah kepada sunat untuk kamu, wahai Muhammad, kata Allah SWT. Tetapi ulama mentafsirkan bukan untuk Nabi SAW, kerana Nabi itu sudah diwajibkan qiyamul, malah li ummatika ya Muhammad, untuk umat kamu hukum qiyamul itu
Sunat je tak berat, tak perlu buat tiap malam. Kita buat sebulan sekali pun okey. Paling-paling tidak pun, paling-paling tidak pemalas pun 10 malam yang akhir pada bulan Ramadan. Paling-paling malas. Itu berubah, berhijrah. Kalau dulu kita rasa Kemuliaan tu asing bagi kita, solat tasbih tu kita asing bagi kita, macam mana ukur solat tasbih ni ustaz? Kita tak pernah buat. Kita tanyalah macam mana ukur solat tasbih tu ustaz. Tapi kalau kita dah buat, macam sekali kita buat, insya-Allah kita nak lagi. Kita tanya pula dengan tuan pengurusi, bila lagi nak buat, nak panggil Ustaz Azmi Filipin Kemuliaan, bila lagi? Rindulah. Bukan rindu pada Ustaz Azmi, rindu pada Kemuliaan tu, solat tasbih. Kan kita sama-sama bertasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi peristiwa hijrah ni kita dah dengar dah. Tapi yang saya nak ceritakan ialah bagaimana kita nak mengaitkan peristiwa mengaitkan hijrah ni dengan indahnya kita beramal dengan ajaran Allah SWT, dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Baru nak mula. Jadi Islam ni tuan-tuan, dia berdiri begitulah tuan-tuan. Ada sumbernya depan. Sumber yang tetap, yang mutamat ada dua, iaitu Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Sumber yang tetap yang daripada manusia ada dua, iaitu ijma' ulama' dan qiyas. Kita jangan jadi golongan yang menolak ijma' ulama'. Sebab kalau kita menolak ulama', bermakna kita menolak Nabi SAW. Kerana Nabi SAW mengatakan al-ulama' warasatul anbiya. Ulama' pewaris Nabi. Tapi ulama macam mana? Nak kena tahu juga. Bukan ulama dalam semak atau ulama. Tapi ulama macam mana? Dia beramal dengan ilmu dia. Dia berpegang dengan prinsip dia dan dia beramal dengan ilmu dia. Bukan ulama yang dia cerita, di depan dia cerita macam ni. Marilah kita kembali kepada ajaran Islam. Marilah kita kembali kepada ajaran Nabi SAW. Marilah kita bersama-sama bersatu dalam satu dalam satu pemikiran, dalam satu perjuangan. Kita memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan ajaran Allah, ajaran Nabi SAW. Tapi di belakang dia buat benda lain. Islam tak ajar kita khianat pada kawan-kawan. Kita dah berkawan dengan Acong, berkawan dengan Zami. Dia boleh terima kita, dia boleh terima dakwah kita, dia boleh terima agama kita. Kita tikam dia dari belakang, kita kutuk dia, kita maki dia. Selama kita ni Acong Zami tak guna, bahala dia. Tapi kawan tu saja je, muka je kawan. Depan dia kita kata kawan lah, belakang dia tak kawan, kita kutuk dia. Bodoh sembah tu pekong, sembah apa ni, apa dewa-dewa apa semua tu. Apa? Jadi kita belakang depan orang lain, belakang orang lain. Ini bukan ulama tuan-tuan. Kalau ulama dia lurus, lepas tu ustaz ni lurus, tak reti pusing-pusing. Bila ditanya Ustaz ceramah ni ustaz minta berapa? Terkejut saya. Minta berapa? Saya tanya balik, masjid bagi berapa? Kami bagi ke perempuan kami ustaz. Saya cakap lah, tak apalah, bagilah setakat mana perempuan surau. Tapi tuan-tuan kena fikirlah, saya bukan datang hari-hari. Takkan nak bagi saya 5 kupap, 5 duit. Takkan dengan ya tu. Kan? Tapi macam tu lah, kita ni cakap lurus, cakap elok je. Tak reti nak pusing kiri, tak reti nak pusing kanan, cakap lurus je. Sebab kita berpegang bahawa orang Islam mesti bersifat jujur. Tak kira lah sesama Islam ke, sesama bukan Islam ke, kita bersifat jujur. Kerana orang bukan Islam akan melihat keindahan Islam daripada kita tuan-tuan. Kalau kita orang Islam sendiri pun putar belit banyak, macam mana orang bukan Islam nak yakin Islam ni agama yang betul? Macam mana orang bukan Islam nak percaya yang Nabi SAW itu mengajar kepada umatnya supaya bercakap jujur, bersifat betul? Macam mana kita nak yakin orang bukan Islam bahawa Nabi SAW ini ada 4 sifatnya: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq tu benar, Nabi tak pernah bohong. Nabi ajar kita supaya jangan bohong.
tapi kita sendiri bohong. Macam mana? Itu ulama tu. Kan? Lain kata di depan, lain kata di belakang. Tak betul. Katanya bercanggah dengan perbuatannya. Kacau. Katanya lain, perbuatannya lain. Ini tak betul, tuan. Tapi jangan bila ulama mengeluarkan pandangan tentang sesuatu perkara dalam hukum syarak, apa sifat kita? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ulama ini bercakap menggunakan ilmunya daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Memang dah sepakat dah. Anjing ni najis mughalazah dalam mazhab Syafi'i. Kita pun mazhab Syafi'i. Ikutlah. Kita bukan mujtahid, tuan-tuan. Kita bukannya orang yang pakar. Kita ni orang awam. Kalau suruh mengaji pun macam mana? Sebut mengaji je. Kan? Suruh mengaji pun belum tentu lagi bacaan kita betul. Tajwid kita betul, makhraj kita betul. Entah-entah baca Fatihah pun belum takkan salah ke apa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mana ada huruf N dengan M dalam Fatihah? Siratal ladzina tak apa lagi ini zuat NM. Mana ada huruf N dengan M dalam Fatihah? Tak ada. Kan? Kalau Jawa tu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanallah. Ayat itu kan jadi ngam. Kan tak kena gaya tu. Kena mati betul-betul. Kan? Kalau kita sendiri banyak kekurangan, yang kita kena betulkan. Jangan mempersoalkan apa yang disebut, yang dinyatakan oleh ulama-ulama. Ini persoal. Itu tak kena gaya, tuan-tuan. Kan? Sepatutnya kita kena terima Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ulama' dan juga kita kena terima. Dan Islam ini daripada situ dia akan ada 3 cabang, iaitu akidah, kepercayaan kita. Ni dalam hati ni kita percaya apa? Allah Ta'ala itu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa, Allahus Samad. Allah tu tempat kita bersandar. Apa-apa saja kita balik kepada Allah SWT. Jangan ke lain. Jangan kita dalam apa juga keadaan kita nampak yang lain tu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa pun balik kepada Allah SWT. Berserah kepada Allah SWT. Kita dah buntu dah tak ada jalan dah. Serah je kepada Allah. Ya Allah, Kau je lah yang boleh tolong aku, ya Allah. Jangan minta kepada dukun, jangan minta kepada bomoh. Ni tak ada jodoh, nak dara nombor 30, ke minta ke bomoh. Bomoh pun pandai. Bomoh kata kau nak jodoh, kena bersama dengan saya. Bersama apa? Bersama dengan saya mencari jodoh. Oh ya kau kata. Tapi yang maknya tidak boleh campur sekali. Saya nak mengubatkan anak makcik ni. Anak makcik ni dia ada masalah, jodohnya lambat. Jadi saya nak tolong carikan jodoh untuk dia. Makcik kena duduk luar, saya dengan dia saja. Bila dah kedua dalam lelaki perempuan dalam satu tempat, apa yang ketiga? Syaitan kan. Jadi kita minta kepada Allah, kan, berdoa kepada Allah, bangun tiap-tiap pagi Jumaat, buat sembahyang hajat, buat sembahyang tahajud, minta ya Allah, anak aku umur dah 30 ya Allah, mukanya lawa macam nelofa ya Allah, tapi nak buat macam mana jodoh tak ada lagi ya Allah. Mintalah jodohnya baik ya Allah. Kalau tidak pun Imam Ashraf pun, Ustaz Azmi pun jadilah ya Allah. Kan? Tapi saya ni belum berkahwin lagi lah. Takut tuan-tuan je lah. Tengok hidung besar, muka hitam, badan gempal, potong nama. Tak apa, saya redha dan pasrah. Tak ada masalah. Kita minta kepada Allah SWT, bermunajat kepada Allah SWT. Jangan minta kepada benda yang lain. Itu adalah akidah. Syariah, akidah tadi. Lam yalid wa lam yulad. Tidak Allah Ta'ala beranak dan tidak Allah Ta'ala diperanakkan. Itu semua orang percaya. Tapi yang ketiga ni yang jadi masalah kepada setengah orang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak Allah Ta'ala tu serupa dengannya sesuatu jua pun. Ada yang berfikir itu.
Tok Tunggu dia mengajar. Dia kata Allah Ta'ala tu kalau duduk di atas arash tu macam raja duduk atas singgasana. Allah Ta'ala tu ada mata tapi tak sama macam makhluk. Allah Ta'ala itu ada tangan tapi tak sama macam makhluk. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada perkataan Ya Allah fawqa aydihim. Tangan Allah ada tangan-tangan mereka. Sebenarnya Allah Ta'ala tu ada tangan. Tangan Allah Ta'ala tu bukan macam tangan makhluk. Ni siapa yang ajar macam ni? Kalau dah walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah Ta'ala tu takkan sama dengan makhluk. Takkan sama dengan makhluk. Kita belajar dalam sifat makhluk. Itu pun ada yang mengatakan kaut juga. Tak apa letak kaut. Kau jawablah Allah Ta'ala. So, kalau benda tu kau kata kaut, kau jawablah. Saya tak dapat nak jawab kan. Jawab nanti. Kita belajar dalam sifat 20. Apa dia salah satunya? Mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Ta'ala itu bercanggah. Tidak akan sama dengan mana-mana makhluk yang baru. Kita tak boleh nak bayang Allah Ta'ala Allah Ta'ala ni macam mana. Tak boleh nak bayang. Sebab semua benda dalam alam ni tidak sama macam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba tuan-tuan fikir, yang buat gelas ni, yang saya minum ni,